Dengkupan jantung dari Peach Tree Cafe. Selamat hari Jumaat. Selamat datang ke Peach Tree. Hari ini 6 hari bulan Mac. Apa yang kamu nak laku pada minggu hujung minggu? Oh, kalian ada banyak masa untuk fikirkannya ya. Hari ini kami ada satu soalan bagus dari Wan Madina dari Colombia. Saya suka soalan ini kerana ia praktikal dan berfalsafah. Saya suka falsafah ya. Jom kita dengar. Well, that's kind of why we're here, right? Yeah, okay, let's hear what he says. Smart man from Bogota. Saya ialah Wan Madina dari Colombia dan soalan saya ialah dalam negara saya ada banyak syarikat commercial network marketing di mana kami bawa rakan-rakan ke syarikat dan membawa mereka berjaya dan membantu mereka berjaya supaya kami juga berjaya. 70% orang yang menyertai syarikat seperti ini gagal dalam tahun pertama. Apakah masalahnya? Mengapa ia tak membantu mereka berjaya ya? Terima kasih. Oh, dia kata 70%. Wow, itu ramai ya. Wan ialah seorang pintar dan hebat dan pernah ke akademi latihan guru di College International Sedona. Wan mewakili DCI Colombia. Soalan hebat untuk bisnes. Mari kita fokus ke soalan dia mengenai business network marketing. Dalam kata lain tu ialah MLM, multi-level marketing, pyramid marketing. Bagaimana dia beroperasi? Saya tak tahu banyak tentang industri ini. Setahu saya, anda jual produk kepada mereka. Kemudian mereka jual kepada orang lain dan anda dapat komisen. Saya akan dapat tahap-tahap komisen ya. Ya, contohnya saya jual kepada 5 orang dan setiap orang jual kepada 10 orang lagi. Jadi saya ada 50 orang atau 55 orang di bawah saya yang memberi komisen kepada saya. Anda pula beri komisen kepada penjual produk anda kan? Bisnes ini perlu terus berkembang untuk bina dasar yang kukuh. Dia boleh berjaya jika ada motivasi yang betul kan? Anda kata saya buat bisnes MLM di Amerika. Kami ada kosmetik, makanan kesihatan, vitamin. Saya pergi jumpa Overi dan bertanya sama anda nak beli vitamin yang bagus ni tak? Dia kata okey. Lepas berapa bulan saya tanya dia nak tak mengapa tak jual kepada rakan-rakan kamu? Jadi pelanggan anda ejen lah supaya anda dapat komisen bila mereka jual produk kamu. Apa yang Wan tanya ialah anda boleh jadi seorang yang berjaya seperti saya dengan menjual produk-produk ini. Boleh jadi ejen dan dapat keuntungan. Saya tolong orang di bawah saya berjaya, mereka di bawah bantu orang di atas berjaya. Jadi mengapa mereka semua tak berjaya ya? Ya, berdasarkan kepada benih, saya cuba bantu semua orang berjaya. Ya, jadi mengapa 70% orang gagal? Bukan saja di Colombia, di mana-mana saja. Kenapa ramai yang gagal? Jadi MLM dapat nama yang buruk. Ya, di sesetengah negara MLM adalah haram kerana ada banyak kes penipuan. Ya, mungkin ada yang menyalahgunakannya. Ya, walaupun sifat industri ini ialah untuk menolong orang lain, tapi dalam fikiran saya hanya nak gunakan mereka. Saya bukannya fikir bagaimana saya boleh tolong mereka.
Saya cuba nak dapat keuntungan. Langsung tak ambil Doing the motivation. berat tentang mereka. Jadi kamu bercakap tentang motivasi ya. Ya, walaupun secara dasar ia adalah baik. Tetapi jika motivasi seseorang itu hanya nak gunakannya untuk kepentingan dirinya sendiri, ia tidak akan berkesan ya. Work in the end. Seorang kawan beritahu saya, neneknya tak akan berbual dengan anda kecuali dia nak dapatkan sesuatu daripada anda. Manipulative. Seorang yang manipulasi, bukan manipulasi. Dia tak ambil kisah tentang awak kecuali kamu kalau anda dapat buat sesuatu untuk dia. Atau kalau dia boleh dapat sesuatu daripada anda ya. Bila mendengarnya, tiba-tiba terasa mungkin kita semua berkelakuan sedemikian. Mungkin kita juga berkelakuan seperti ini pada sesuatu tahap tertentu. Mungkin soalan ini menjangkaui masalah MLM. Jadi, anda rasa pada dasarnya semua orang ada sifat penting diri sendiri. Ya, kita tak betul-betul menolong orang atau berhubung dengan orang kecuali kita boleh dapatkan sesuatu untuk diri kita. Begitu juga bila kita buat kerja amal seperti membina rumah di Vietnam, kita harap dapat pengiktirafan. Bila buat kerja amal, kita harap orang muji kita. Begitu juga bila mendengar DCI di Cafe Peach Tree, kami berharap orang akan sukakan kita. Ini adalah sesuatu yang kami selalu dengar semasa kami mengajar. Mereka kata, ibu mereka mengajar mereka untuk bagi saja. Jangan fikirkan balasannya. Lagi dengan hati yang ikhlas. Tanpa sebarang agenda. Itulah cara untuk memberi. Ya, saya ada sesuatu orang kawan dari Syria. Dia kata tradisi mereka ialah jangan bagi tahu apa yang tangan kiri buat ke tangan kanan. Maksudnya bermurah hatilah, tapi jangan iklankannya kepada orang lain. Jadi sekarang saya nak beri soalan ini kepada kamu semua. Apakah jawapan DCI? Anda kata saya nak buat kopi meditasi pada penghujung hari. Saya sepatutnya berasa gembira kerana telah buat benda yang baik. Jika saya dari budaya di Syria atau Mexico, saya rasa ia sama di mana-mana saja. Ia adalah satu budaya yang baik untuk tidak beritahu orang lain tentang perkara yang baik yang kita telah buat. Oleh itu, amat suka untuk mereka buat kopi meditasi. Bolehkah kita terlibat dalam MLM tanpa pentingkan diri sendiri? Agaknya macam mana ia akan kelihatan jika kita buat begitu? Seperti apa yang anda katakan tadi, semua orang ada sedikit sifat pentingkan diri sendiri setiap masa, termasuk Mother Teresa. Saya tak tahu apa yang saya nak kata ialah jika kita manusia biasa dengan minda manusia ni, kita ada sikit sifat pentingkan diri walaupun berusaha jadi orang yang murah hati, penyayang. Malah ada sifat ni pada tahap yang sangat halus ya. Apakah latihan yang anda cadangkan untuk pengusaha MLM supaya mereka hapuskan sifat pentingkan diri yang sangat halus ni yang akan merosakkan sistem MLM yang sepatutnya membantu mereka berjaya? Ya, saya suka metafor yang kata bilik ini hanya boleh memuatkan seorang saja dan kota ini tak cukup besar untuk memuatkan 4 orang. Apa maksudnya? Kalau saya berusaha ke nilai-nilai positif yang seperti penyayang, maka akhirnya saya tak ada ruang untuk perasaan penting diri. Saya tolak keluar sifat-sifat ni. Jadi, idea pentingkan orang lain dan fokus atas kejayaan mereka adalah dalam minda saya sepanjang hari. Maka, tiada ruang kosong untuk hal-hal yang negatif lagi. Tapi saya nak tanya sesuatu yang radikal. Saya dibesarkan sebagai Kristian dan diasuh merendahkan diri. Kami diajar tidak bercakap atas pencapaian kita. Tapi DCI mengajar sistem yang radikal, menolong orang lain dan seharusnya menjadi virus. Apakah tujuannya tu?
tujuannya fokus kepada kejayaan orang lain lah. Saya rasa dari segi fungsi, ia tak ada perpisahan antara kita berdua. Betul, jika saya menjadi sangat berjaya, lepas tu saya dapat bantu lebih ramai orang menjadi berjaya. Ya, orang akan datang jumpa saya dan tanya bagaimana saya dapatkan kejayaan ni. Tahun lepas anda tak ada duit, tak ada tema wanita. Tahun lepas anda sentiasa nampak letih. Tiba-tiba anda bertenaga, ada duit, ada teman wanita yang hebat. Apa yang anda buat tu? Saya rasa penting untuk fokus dengan ikhlas kat kejayaan orang lain. Orang di tepi saya, di atas saya, di bawah saya dan di dalam rangkaian network tu. Pernah seorang guru tanya saya, dia kata, kenapa kamu berbuat baik? Oh, saya jawab, kita sepatutnya buat baik untuk semua makhluk hidup. Cikgu jawab, kamu adalah salah seorang tu. Kamu juga salah makhluk hidup lah. Jangan mengecualikan anda sendiri. Bagi saya, perkataan yang betul-betul buat saya memahami konsep ini ialah memikirkan tiada perpisahan antara kejayaan saya dengan kejayaan anda. Ia adalah sama dari segi fungsi. Walaupun nampaknya saya seorang yang berasingan dengan sistem tersendiri, badan tersendiri dan tiada kaitan dengan orang lain, tapi dari segi fungsi, jika kami sentiasa fikirkan dalam minda kita, ia akan menyerap idea ini kerana minda kami macam span. Ya. Dari segi negatif, kebiasaannya syarikat MLM memerlukan orang baru membeli stok yang banyak untuk menyertai ada kos penyertaan yang tinggi, mungkin $500 atau $1,000, dan anda perlu beli vitamin-vitamin yang banyak yang anda mungkin tak dapat jual pada tahun pertama. Jadi saya akan mengelak dari syarikat MLM yang menyuruh saya berbuat demikian kepada orang lain. Sertai syarikat MLM yang menjaga pekerja mereka, yang mahu pekerja mereka betul-betul berjaya. Mereka bukannya fikir bagaimana menggunakan pekerja dan bukannya sentiasa fokus kepada duit. Mereka ada nilai-nilai lain. Ya, saya nak kata bukan hanya fokus semata-mata pada wang sahaja. Goal pertama yang kami kerap sebut di program DCI ialah kewangan. Dan itu adalah okey dan baik. Kamu harus menikmati Tesla dan penthouse anda. Tapi jangan lupa asalnya. Ia datang dari mana? Ia tidak boleh lari daripada menjaga keperluan orang lain. Sebenarnya, asasnya bermula di sini. Saya nak tekankan lagi ya, itu adalah okey untuk menjadi sangat berjaya. Mungkin kamu harus menjadi super berjaya supaya boleh menjadi teladan kepada orang lain. Dengan adanya sumber yang lebih, anda boleh membantu ramai orang. Saya tiada masalah dengan wang tu. Cuma saya nak cakap motivasi yang fokus dengan ikhlas kepada kejayaan orang lain akan menanam benih untuk kita menjadi berjaya. Saya nak tanya lagi satu soalan. Saya pernah nampak Mak Veronica bekerja di MLM hingga umur 85 tahun. Apa kata jika seseorang memang ada motivasi yang baik, membina satu pasukan dan mahu membantu orang di bawahnya. Dia biasa buat tea party di rumah, berbual-bual dan mendorong mereka. Dia benar-benar ada motivasi untuk membantu mereka. Tetapi, ia tidak berkesan. Akhirnya, ada lagi banyak botol-botol vitamin yang saya masih digunakan. Saya rasa ini adalah soalan yang ditanya. Ada motivasi yang betul, tapi kenapa masih tak berjaya? Ini macam contradict dengan apa yang kita bincang tadi kan? Jadi apa yang kekurangan? Kita kata sains benih adalah sangat rumit.
untuk dapat sesuatu, terdapat banyak kombinasi perkara-perkara untuk membawa kita dapat apa yang kita mahu. Jadi, walaupun ada motivasi yang baik untuk berjaya, kami perlu menyemak apakah benih-benih lain yang mereka tanam. Ya, mungkin ada benih negatif yang menjadi halangan kan? Ya, mungkin ada halangan dari benih lama. Mungkin pada masa yang lalu saya ada buat perkara-perkara seperti mencuri dari orang lain atau menghalang kejayaan orang lain. Oleh itu ia menghalang saya sekarang. Nak ringkaskan beberapa langkah praktikal untuk Wan. Biar saya mula, ya saya tak akan berdaftar dengan syarikat MLM di mana saya perlu orang di bawah saya membeli stok yang besar untuk mulakan perniagaan. Bekerja dengan syarikat MLM yang ada nilai-nilai lain dan mereka ikhlas dengan nilai-nilai lain selain daripada wang. Walaupun pencapaian kewangan penting juga. Ya, ada nilai-nilai atau motivasi lain. Motivasi lain seperti mereka adalah syarikat MLM yang baik dengan visi yang baik, yang ingin membantu orang lain dan mau menyokong orang di bawahnya. Saya ada satu lagi yang konvensional. Banyak produk yang syarikat-syarikat ini buat baru, menarik dan bla bla bla. Semalam saya terdengar radio, produk mereka tak berfungsi. Ramai orang dalam syarikat MLM itu tak percaya produk-produk mereka berjaya. Jadi jangan masuk ke syarikat permasalahan yang tak ada keyakinan terhadap produk-produknya. Ya, yang penting semak dulu sama ada ia membawa kebaikan kepada orang supaya anda ada keyakinan terhadap produknya. Perkara terakhir, keempat, bagaimana mereka menyemak padahal mereka ada benih penghalang. Disekat perkara negatif yang dibuat dulu yang perlu dibereskan. Ia adalah kaitan dengan mencuri wang, mencuri atau menghalang orang lain daripada berjaya, cemburu kat orang lain. Jadi kami dah sampai ke penghujungan. Wan, kami harap anda dapat beberapa petua untuk soalan anda yang hebat. Saya fikir setiap syarikat ada peraturan sendiri dan ia adalah kaitan dengan motivasi. Soalan ini mungkin menarik untuk digunakan sebagai tema untuk soalan yang bagus. Kami ambilnya sebagai tema DCI terutamanya apabila ada terlalu banyak perkara untuk dibincangkan. Kami membuatnya kepada satu siri 6 segmen yang kita filem di studio kami dan saya fikir soalan Wan ni mungkin boleh jadi salah satu tema kita. Wow, untuk anda yang tertanya-tanya di mana ia akan muncul, berita baik kami sedang membina mobile platform untuk kursus online DCI di www.diamondcuterinstitute.com. Anda boleh klik pada petak hijau online, butang di tengah atas atau mungkin orange sekarang. Anda boleh dapatkan kursus DCI pada mobile platform ni pada bila-bila masa melalui alat mobile anda. Kejayaan di tangan anda. Jadi, jika anda pemalaju mobile app, hantar portfolio anda ke app@diamondcuterinstitute.com. Tunjukkan portfolio anda untuk kami pertimbangkan. Sila hantar soalan anda untuk Peachtree Morning Show ke seedquestions@diamondcuterinstitute.com. Video 30 minit dalam 30 saat dalam selfie menegak. Oh, kami akan bercuti pada hujung minggu seperti kamu semua. Kami akan kembali pada hari Isnin. Sebenarnya anda akan bertemu Stanley dan Alison. Mereka akan ambil cuti. Ya, bercuti tanpa corona. Kamu tak pernah berehat ya? Oh, soalan yang cool pada hari Isnin. Itu dia. Hai Michael, nama saya Kamal dari India.
soalan saya berkaitan dengan 3 industri yang sangat tidak etikal. Ahli-ahli politik, media massa dan industri perfilman. Saya nampak mereka sangat tak etikal dan dalam semua urusan mereka. Tapi tak ada apa-apa pun yang berlaku pada mereka. Apakah karma tidak kena pada mereka? Ya? Itulah soalan saya. Terima kasih. Okay, great, Kamal. So, Okey, bagus Kamal. Jadi dalam industri yang disebut dia melihat orang atau organisasi melakukan perkara yang nampaknya negatif. Tapi mereka seolah-olah baik-baik saja. Kenapa? Apakah yang berlaku sebenarnya? Ya, I think all of us untuk mengetahuinya, tontonlah kami pada hari Isnin depan. find out on Monday from Bishop Bye-bye. Stanley and Allison. Have a great weekend, everybody. Bye. Bye for now. Thank you.